seiring sejalan lah, satu arah Ustaz. Setakat duduk bersembang dengan sahabat-sahabat yang berubah, sama ada sahabat itu yang artis ataupun yang bukan artis, yang berubah, antara nikmat terbesar yang Allah Ta'ala beri ialah sahabat-sahabat baru. Sahabat baru yang mendukung, yang support kita untuk jadi baik. Bukan saja artis, tapi sahabat-sahabat yang kita jumpa yang dulu lara, dulu tak pergi masjid. Dia kata, Ustaz, sejak saya berubah, yang antara nikmat paling hebat dapat sahabat baru. Itu, ini memang pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memang menarik apa yang disebut tadi. Boleh sambung sikit lagi. Sikit lagi yang mana saya terus pada soalan Ustaz. Kalau nak tanya pasal ulama yang saya memang di Malaysia ni ramai sebenarnya, ramai tokoh. Saya pun tak boleh sebut satu sebab saya sayang dekat ramai sangat ulama. Saya rasa bahagia sangat saya dapat berada di belakang barisan ulama. Alhamdulillah. Diana Amir macam mana? Diana sendiri dia banyak program-program ni untuk ice breaking dulu. Macam Diana sendiri dari segi pengalaman, duk kenal pendakwah-pendakwah guru kita di Malaysia ni, mungkin ada orang yang Diana rasa Diana kagumi, Diana minat. Boleh share. Tuan Syed Nur Hisham, Tuan Padang. Ustaz Syed Nur Hisham, Tuan Padang. Jangan gitu, tak kena tidur saya malam ni. Itu dia nak intro untuk pembukaan. Maksud saya ialah guru-guru. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Sebaik bini duk mari malam ni. Dah minta izin dulu dah call dulu awal, jangan risau. Sila. Tentang ulama yang paling saya kagumi, sebab saya berhijrah ni pun disebabkan oleh sirah Nabi Muhammad SAW. Dan saya memang sebenarnya penceritaan tentang seorang Arab yang nak sangat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW sebenarnya yang membuatkan saya menangis dan baru sedar dah tentang betapa saya jauh daripada agama. Masa tu saya belum ada rasa cintakan dan rindukan Nabi Muhammad lagi, tapi saya berasa pelik apabila kawan baik saya menangis apabila ada cerita tentang bagaimana Nabi Muhammad sehingga kewafatan baginda hanya menyebut ummati. Jadi saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dan apabila saya mengetahui bahawa Ustaz Harun Din dapat berjumpa dalam mimpi beliau, dan yalah sebab syaitan tak dapat nak menyerupai Nabi Muhammad, dan bila bermimpi berjumpa tu betul-betul berjumpa lah. Jadi saya kagum sangat. Dia nak tahu tu, dia nak baca ke ataupun tengok YouTube ke? Alhamdulillah, saya apabila sudah berhijrah ni, saya dikelilingi oleh orang-orang yang cintakan agama, yang banyak berkongsi agama dengan saya. Dan kalau kita tak minta pun orang akan bercerita, dan dari situ jugalah sebenarnya kawan-kawan yang tak berhenti nak memberi ilmu kepada saya, mereka lah yang banyak bercerita dan saya pun mendengar, dan dengan itulah alhamdulillah ilmu tentang agama bertambah, dan dengan itulah kecintaan saya terhadap ulama pun bertambah. Alhamdulillah. Kalau Abby cerita pengalaman masa di Mekah, masa pergi buat umrah, mungkin Diana yang saya rasa baru lagi kan dalam setahun setengah ni, mungkin boleh share juga. Saya yakin ramai peminat-peminat Diana Amir Biabadi yang ada di sini, terutamanya sahabat-sahabat kita, anak-anak gadis kita di sana, yang boleh Diana sharekan pengalaman tersebut sebagai pembakar semangat kan. Mungkin boleh cerita sikit turning point tu. Okey, auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Yang dihormati moderator kita Al-Fadil Ustaz Syed Nur Hisham, Tuan Padang. Saya gurau je tadi sebenarnya. Saya tak ada pun minta izin dengan isteri ke apa, gurau je tak apa kan. Dan yang tak dihormati apa, juga buatlah lagi. Ya, doa tu. Okey. Dan yang dihormati sahabat saya Kak Abby Abadi boleh? Kak Abby Abadi, dan semua yang hadir pada malam ini menyambut Ambang Maut. Ambang Maut ke Ambang 2013? Ambang 2013. Sebab kita paling dekat dengan mati kan, so agaknya boleh tukar kot Ambang Maut. Okay. Dan kepada kakak-kakak yang di belakang sana, saya nak bertentang mata dengan kakak-kakak tapi jauh no. So, abang-abang pun tak apa.
Nanti saya juling, tak boleh. So tak apa, kakak-kakak di belakang sana, alhamdulillah, terima kasih kerana hadir. Ini ialah pertama kali saya menyambut tahun baru dengan cara begini. Saya bersyukur sangat dengan nikmat Allah memberi kepada saya hidayah untuk sedar bahawa dunia ini hanyalah sementara, hanyalah tempat untuk mencari bekalan sahaja, dan yang abadi ialah akhirat kelak. Yang abadi ialah akhirat kelak. Ya, alhamdulillah. Kepada yang belum mengenali saya sebelum ni seorang pelakon, lebih banyak kepada filem, dan saya banyak bawa watak-watak yang pelik-pelik. Yang tak pelik saya tak ambil sangat sebab saya suka watak pelik masa itulah. Agaknya berapa filem dah berlakon? 13. Macam itulah lebih kurang. Filem. Kalau drama? Tak kira. Oh, tak ada. Tak ada, tapi saya tak kira lah berapa entah. Tak apa. Tak penting dah. Saya tak pernah lagi. Tak pernah. Mungkin lepas ni kot, insyaAllah. Aduh. Okey. Saya sebelum ni, kepada yang tak mengenali saya, alhamdulillah, tak perlu Google. Yang belum mengenali saya tu, alhamdulillah lah, sebab yang mengenali saya tahu saya sebelum ni macam mana. Saya seorang yang yalah, tak menjaga aurat, tak menjaga solat, tak menjaga perhubungan dengan ibu bapa. Senang cerita, tak menjaga diri saya seeloknya lah sebagai seorang muslimah. Tapi panjang cerita dia sebenarnya. Macam mana? Nak pendekkan ke? Ringkaskan. Okay, ringkaskan. Tapi masa saya selepas saya menjebonkan diri selama beberapa tahun, pada tahun lepas bulan 9, alhamdulillah, saya bertemu dengan seorang sahabat, dan yang pada ketika itu pun baru berhijrah sebenarnya. Tapi ketika saya bertemu dengan beliau menangis. Yalah, menangis. Dan saya sebagai seorang kawan baik, peliklah kenapa kawan saya menangis kan. Dan dia cerita dengan saya tentang itulah bagaimana Nabi Muhammad SAW sehingga kewafatan apabila ditimpa musibah hanya mengingati ummati. Dan saya pada ketika itu tak faham apa yang sedih sangat cerita ni kan. Tapi okey, kawan nangis, saya dengar je lah. Tapi lepas tu bila saya balik, saya tengok YouTube imam muda bercerita tentang Nabi Muhammad SAW juga. Dan memang sebelum ni ramai orang yang tegur saya, yang cakap tak pakai tudung haram, kalau buat macam ni haram, itu haram sebagainya. Tapi saya tak terkesan di hati, dan masa saya cuma rasa marah. Kalau ada orang tegur, rasa macam mana? Lari 100 meter. Lari. Saya macam, alamak, kalau orang yang pakai tudung yang tegur saya lah kan, halah, macam pakai tudung tu baik sangat je. Saya cakap macam tu dalam hati. Saya rasa macam, walaupun saya tak pakai tudung, tapi hati saya baik tau. Macam tu lah saya cakap. Lepas tu saya macam ingat diri baik sangat lah. Macam tu. Dan saya sebenarnya, mak dan ayah saya membesarkan saya dalam keadaan suruh pakai tudung dan sebagainya. Dan saya sampai universiti saya pakai tudung. Tapi bila saya melibatkan diri dalam kebudayaan, tudung itu saya dah tak jumpa. Tiba-tiba hilang. Mana tudung saya ni, tak jumpa. Masa tu diminta supaya tanggalkan ke ataupun saja-saja? Tak ada orang minta. Tapi sebab saya tak tahulah, tiba-tiba ada minat kepada nak menari tu. Jadi saya pun bila menari pakai tudung pelik lah kan. Jadi saya pun hilanglah tudung saya. Lepas tu tapi pergi kelas saya pakai tudung. Sebab macam Cik Small lah. Sekejap ada, sekejap tak ada. Macam tu lah, pakai tudung baju ketat. Dia pemahaman tu tak betul lah. Tapi alhamdulillah, selepas sekian lama saya banyaklah buat salah dan sebagainya. Saya tak perlu ceritakan di sini. Saya rasa ramai orang tahu tahap kenakalan saya. Tapi pada tahun lepas bulan 9, bila sahabat saya berkata begitu, dan apabila saya drive dan saya tengok YouTube imam muda tu bercerita, saya menangis. Tapi saya tak accident lah. Saya menangis dan saya rasa macam, ya Allah, apa yang saya buat selama ni? Saya baru terfikir tentang, saya tahu azab dekat api neraka kelak, tapi saya tahu setiap orang yang menyebut la ilaha illallah akan masuk ke dalam syurga. Tapi kalau yang buat dosa tu akan masuk neraka dulu kan. So saya fikir apa tahu? Alah, tak apa, nanti akhirnya masuk syurga juga. Kat neraka sekejap je. Padahal sekejap tu berapa ribu tahun, berapa ribu ratus tahun. Sedangkan kita kena pukul sekejap pun sakit kan. So baru saya terfikir, baru saya terimagine berada dalam keadaan saya di dalam api neraka tersebut, yang saya tak sanggup untuk diazab sebegitu rupa. Yelah, dekat sekolah cikgu cerita kalau tak pakai tudung rambut kena tarik. Dengar takut tapi tak
tak termasuk dalam hati. Tapi bila fikir betul-betul, Allah beri kesedaran untuk betul-betul fikir, barulah saya tahu yang saya seorang manusia yang memang tak sanggup untuk hadapi segala azab tersebut. Dan dengan itu saya pun belum berkahwin lagi, saya punya dosa dikongsi bersama dengan ayah saya. Ayah saya yang mengerjakan solat, yang menjaga akhlak beliau, tapi saya pula yang cakap, "Abah, I love you so much" dan sebagainya. Saya cakap saya sayang ayah saya, tapi saya bagi dosa saya kat ayah saya. Dan mak saya pun sama jugalah. Mak saya selalu mendoakan saya, tapi saya duk buat benda-benda lara kat belakang dia. So saya tikam dia orang dari belakang. Bila saya jadi artis, saya berlakon benda yang pelik-pelik dan kontroversi yang pelik-pelik datang kepada saya, memalukan mak dan ayah saya juga. Masa tu dia orang marah ke, ataupun dah tak peduli ke, ataupun terus menasihat? Dia orang sedih, dia orang pernah nangis. Tapi saya punya degil tu, saya cakap saya minat berlakon, dan saya itulah, walaupun saya tak pakai tudung tapi saya baik. Macam tu. Siap bagi dalil lagi. Allah tak tengok kat luar, Allah tengok hati. Kan? Masa tu berlakon cerita apa semua tak rasa bersalah pun. Tapi alhamdulillah lah, apabila saya diberi kesedaran tersebut, walaupun sebelum ni orang cerita macam-macam kat saya tak nak terima, tapi bila Allah nak tolong saya, senang je hati itu switch, senang je hati itu berubah. Dan saya terus rasa satu semangat, ialah bila dapat hidayah intibahah tu, kemanisan nak berhijrah tu dah ada. Tapi kalau kita tak istiqamah, kalau kita tak ada kawan-kawan yang baik, cikgu-cikgu, guru-guru, ustaz yang membimbing kita ke jalan yang betul, kita boleh cepat down balik tau. Ada banyak contoh kan, orang yang nak berhijrah, yang lepas tu diorang jadi balik macam dulu ataupun lagi teruk daripada dulu. Dan ada juga macam kita punya saudara baru yang masuk Islam, kemudian tak ada orang yang nak guide. Mungkin kita semua kat sini tengok sebelah mata je, tak nak guide, tak nak bagi sokongan kepada mereka untuk berhijrah, dan akhirnya mereka kembali jadi kafir semula. Diana sendiri selepas hijrah ni, dari segi cabaran, dugaan, kalau dulu banyak job, banyak tawaran berlakon, kawan-kawan, macam mana tu? Dari segi job, alhamdulillah, masa saya first day lah, hari pertama saya nak berhijrah tu, saya jumpa David Teo. David Teo tanya saya lah, you kalau pakai tudung ni kenapa? You ada boyfriend ke? Cakap macam tu kat saya. Oh, dia cakap begitu Cakap lah, saya dapat ustaz jadi boyfriend, dia suruh pakai tudung. Cerita. Okay, tapi lepas tu saya cakap, ustaz ni saja tau, call bini kan? Lepas tu saya cakap tak, saya cerita kat dia dalam keadaan saya, yelah masa tu sangat manis lagi rasa nak berhijrah tu kan, nangis-nangis lagi lah. Saya cerita kat dia tentang agama Islam yang sangat suci, indah ini, dan beliau faham, alhamdulillah. Tapi dia cakap, okay, you boleh pakai tudung, tapi you tahu kalau you pakai tudung memang job dah kurang dah. Tapi masa tu saya ada satu kekuatan bahawa saya percaya yang rezeki itu ialah hak Allah. Jadi kalau saya tak pakai tudung, dan walaupun job banyak pun, tapi benda tu hanya memudaratkan saya menzalimi diri saya sendiri. So kalau saya hanya ada job sikit-sikit ke, tapi masih menjaga maruah diri saya, alhamdulillah lah, benda tu lebih diberkati. Dan apabila saya berjumpa dengan David Teo sekarang, seorang Cina, tapi dia nampak, dia cakap, Diana, you nampak tenang sekarang, dan you orang paling kaya. Sebab dia kata orang yang ada 5 juta, 6 juta dalam bank pun tak semestinya dia orang rasa tenang macam mana yang kita semua rasa sekarang. Alhamdulillah, satisfaction, ketenangan. Sebab kita tahu Allah sentiasa bersama dengan kita. Dan apa-apa dugaan, memang kalau dah pakai tudung pun dugaan ada juga kan. Tapi walaupun dugaan itu datang, kita tengok dengan cara yang berbeza. Kalau sebelum ni saya ada masalah, saya call kawan, macam yang masa hari tu yang saya takut apa-apa, saya call kawan. Tapi sekarang saya tahu kita dengan Allah direct, tak payah tempat kita mengadu, tempat kita minta kekuatan, minta pertolongan. Betul. Saya subhanallah, malam ni cukup hebat cabaran saya, sebab untuk kendalikan forum ni dalam masa 45 minit saja. Tokoh-tokoh yang ada kat depan ni hebat-hebat, dan banyak pengajaran, banyak pengalaman yang nak dikongsi. Jadi kadang-kadang saya terpaksa menyampuk gitulah. Tidak mengapa. Tidak mengapa pun. Untuk